Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Ustaz Hisamuddin bin Saleh, para ahli panel serta para audiens sekalian. Pada hari ini kami dari kumpulan 13 Praktikum H2T2 akan membentangkan forum yang bertajuk Pergaulan Bebas iaitu Zina. Sebelum memulakan forum ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Imah Hakimi bin Murad selaku moderator pada hari ini. Kemudian ahli panel pertama yang berdedikasi iaitu saudara Muhammad Nur Lokman Hakim. Kemudian ahli panel yang kedua yang kacak bergaya iaitu saudara Muhammad Akid Danish. Kemudian ahli panel yang ketiga yang bijak belaka iaitu saudara Muhammad Ridwan. Dan seterusnya ahli panel keempat yang bijaksana iaitu Muhammad Aiman Hakim. Tanpa membuang masa lagi, saya akan memulakan forum ini dengan menerangkan secara ringkas tentang beberapa tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini iaitu pergaulan bebas ataupun perzinaan. Oleh itu, perzinaan secara umum adalah hubungan kelamin antara lelaki dengan perempuan di luar perkahwinan, dan zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Muslim, kita wajib tahu hukum mengenai zina, jenis zina dalam agama Islam. Dengan itu, secara dampak bagi orang yang melakukan dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina ini adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini jelas merupakan larangan yang berzina, walaupun sekilas hanya terlihat larangan mendekatinya saja. Justru di sinilah letaknya kehebatan bahasa Al-Quran. Seterusnya, forum ini akan diteruskan oleh ahli panel yang pertama iaitu saudara Muhammad Nur Lokman Hakim untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang definisi dan hukum-hukum pergaulan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator Nur Imah Hakimi bin Murad. Jadi saya akan menerangkan tentang definisi zina. Zina adalah apabila dua orang yang bukan suami isteri melakukan hubungan seks iaitu berjima yang dihalalkan khusus untuk pasangan suami isteri. Dalam Islam, pelaku perzinaan ini dibagikan kepada dua iaitu muhsan dan ghairu muhsan. Apa itu muhsan? Apa itu ghairu muhsan? Ghairu muhsan ialah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah. Manakala muhsan pula ialah pelaku yang mempunyai pasangan yang sah dan juga pernah bernikah. Hukum berzina ialah haram dan berdosa besar. Larangan ini dapat kita lihat dengan jelas dalam potongan ayat dalam surah Al-Isra ayat ke-32 yang dibacakan oleh saudara moderator tadi, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'an sabila, yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang hukuman penzina. Hukuman pada penzina juga terbahagi kepada dua dan berbeza pada muhsan dan juga ghairu muhsan. Bagi ghairu muhsan, hukuman yang dikenakan ialah sebatan sebanyak 100 kali di hadapan halayak ramai, seperti yang terkandung dalam potongan ayat surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fahlidu wa kulla wajidih minhuma mi'atan khaldah wala ta'huzkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang bermaksud, lelaki tukang zina tidak boleh berkahwin dengan perempuan berzina ataupun musyrik, dan seseorang tukang zina tidak boleh berkahwin melainkan dengan lelaki berzina atau musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Bagi muhsan pula, hukuman yang dikenakan ialah rejam sampai mati.
Hukuman ini tidak dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran, tetapi dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang yang berbunyi seperti Rasulullah SAW bersabda bahawa tidak halal darah seorang Muslim kecuali kerana salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama, orang yang telah berkahwin tetapi berzina. Yang kedua, orang yang membunuh nyawa orang lain. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya dan merosakkan jemaah. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada saudara Lokman atas pencerahan yang padat itu tadi. Seterusnya, ahli panel kedua iaitu saudara Muhammad Akid Danish akan menerangkan lebih lanjut tentang pergaulan yang diharuskan dan yang diharamkan di dalam agama Islam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator Nur Iman Hakimi. Saya sebagai panel kedua menyambung ulasan dan mengupas tentang isi tentang pergaulan yang diharuskan dalam Islam dan diharamkan. Jadi, hukum asal pergaulan antara lelaki dan perempuan adalah haram. Namun demikian, pengalaman ini tidak didasarkan kepada nas yang sahih kerana tiada nas yang sahih mengenai kes ini. Pengharamannya hanya diasaskan kepada hukum lain yang asalnya dikhususkan bagi kaum wanita kerana dalam hukum-hukum terbabit terdapat unsur-unsur pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi. Hukum-hukum yang dimaksudkan ialah larangan berkhalwat, musafir tanpa mahram, solat berjemaah di masjid bagi wanita, dan hukum jihad bagi wanita dan hukum solat Jumaat bagi wanita. Saya ingin mengupas tentang contoh perkara haram bagi wanita iaitu hukum perempuan solat jemaah di masjid. Rujukan pertama bagi pengharaman pergaulan antara lelaki dan wanita ialah keizinan bagi wanita melakukan solat jemaah di masjid. Solat jemaah ini di masjid digalakkan bagi kaum lelaki, tidak bagi kaum wanita. Malah sebaliknya solat wanita perlu solat di rumahnya adalah lebih afdal bagi mereka. Seterusnya, hukum wanita turut serta dalam perang jihad sebagai contoh yang kedua. Rujukan kedua bagi pergaulan wanita dengan lelaki ajnabi ialah hukum wanita turut serta dalam perang jihad. Menurut hukum asal, wanita tidak wajib turut serta dalam perang jihad. Aisyah radhiyallahu anhu pernah meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk serta berjihad. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahawa jihad bagi wanita adalah mengejar haji. Dalam menguraikan hadis ini, Ibn Al-Battal menyatakan bahawa wanita tidak wajib berjihad di medan perang kerana mereka diwajibkan berhijab dan tidak boleh bergaul dengan lelaki. Jelas dilihat bahawa Rasulullah SAW tidak mengizinkan Aisyah turut serta dalam perang jihad adalah kerana mereka ditegah bergaul dengan lelaki. Artinya, kalau dalam keadaan perang jihad mempertahankan Islam, satu keadaan yang sangat kritikal kepada orang Islam dan agama Islam sendiri, wanita tidak diizinkan bergaul, maka dalam kes-kes lain yang tidak mendesak adalah lebih tidak dibenarkan. Contoh seterusnya tentang batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang dibolehkan. Rancangan di atas telah menjelaskan bahawa hukum asal pergaulan antara lelaki dan perempuan adalah dilarang. Namun demikian, dalam keadaan atau situasi tertentu, hukum tersebut berubah menjadi harus. Keadaan di situasi yang dimaksudkan ialah darurah ataupun hajat, iaitu keperluan, dan juga maslahat syar'i dan kebiasaan adat setempat. Bercakap mengenai konteks pergaulan antara lelaki dan perempuan kerana keperluan. Pergaulan antara lelaki dan perempuan kerana hajat ataupun keperluan syar'i adalah dibolehkan. Antara keperluan syar'i ialah pergaulan antara lelaki dan perempuan untuk menguruskan muamalah maliyah ataupun dipanggil urusan harta. Jadi, pergaulan antara lelaki dan perempuan untuk tujuan-tujuan seperti urusan harta iaitu jual beli ataupun aktiviti transaksi lain dibolehkan kerana tabiat urusan jenis ini memerlukan berlakunya interaksi di antara dua pihak sebelum berlaku akad. Pergaulan semasa muamalah maliyah ataupun urusan harta ini dibolehkan dengan syarat menjaga batas-batas syarak seperti pakaian menutup aurat, menundukkan pandangan dan percakapan yang biasa. Contoh seterusnya adalah pergaulan antara lelaki dan perempuan semasa bekerja.
semasa melaksanakan kerja. Pada kebiasaannya berlaku pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Pergaulan ini dibolehkan dengan syarat-syarat kedua-dua pihak menjaga batas-batas syarat seperti yang dinyatakan tadi, iaitu menutup aurat, menundukkan pandangan, percakapan biasa yang tidak mengandungi unsur-unsur fitnah dan tidak berkhalat. Khalifah Umar Al-Khattab pernah melantik Al-Syafi, seorang perempuan, sebagai pegawai penguatkuasa di pasar untuk memati supaya tidak berlaku penyelewengan. Tabiat penguatkuasa di pasar menuntut pegawai terbabit bergaul dengan peniaga dan pembeli di pasar, lelaki maupun perempuan. Ketika perempuan bekerja sebagai penguatkuasa menunjukkan pergaulan semasa kerja adalah dibolehkan. Kalau pergaulan ini tidak dibolehkan, pasti Khalifah Umar tidak melantik perempuan bekerja sebagai penguatkuasa kerana tabiat kerja tersebut menuntut berlakunya pergaulan. Antara contoh-contoh lain untuk pergaulan yang dibolehkan antara lelaki dan perempuan adalah pergaulan di antara lelaki dan perempuan semasa belajar, pergaulan antara lelaki dan perempuan mengikut kebiasaan adat dalam majlis-majlis, ataupun pergaulan di antara lelaki dan perempuan dalam kenderaan awam. Ada surah An-Nur ayat ke-30 hingga 31 menyebut bahawa Bismillahirrahmanirrahim, kullil mu'minina ya'uddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika arka lahum innallaha wa kullil mu'minati yaghdud min absarihim khabirum bima yasna'un. Yang bermaksud, katakanlah kepada orang lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya juga. Sekian daripada saya, ahli yang kedua. Terima kasih kepada saudara Aki tentang penerangan yang sangat dipahami itu tadi. Dengan itu, majlis diteruskan lagi dengan penerangan tentang batas-batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam. Dengan itu, dipersilakan saudara Muhammad Ridwan untuk mengulaskannya dengan lebih lanjut lagi. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator. Sebagaimana yang diucapkan oleh pengacara kedua, mengatakan bahawa Islam tidaklah menghalang perhubungan antara lelaki dan perempuan secara total. Oleh itu, ada batas-batas yang perlu dijaga sekiranya ingin bergaul dengan wanita ataupun berlainan jantina. Yang pertama adalah perlu menjaga pandangan. Hal ini kerana pandangan yang berlebihan adalah ditegah oleh Islam. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan daripada menimbulkan nafsu syahwat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, janganlah engkau menuruti pandangan pertama kamu dengan pandangan kedua. Sesungguhnya pandangan pertama adalah bagi kamu dan yang kedua adalah dosa ke atas kamu. Menunjukkan bahawa kita tak boleh memandang lebih-lebih pada wanita ataupun berlainan jantina. Yang kedua adalah perhubungan itu tidak menyebabkan persentuhan. Yang sentuhan juga adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Sentuhan yang dimaksudkan di sini termasuklah sentuhan kulit ataupun berlapik. Sabda Rasulullah, sekiranya kamu ditusuk kepala kamu dengan besi adalah lebih baik dari kamu megang lelaki atau perempuan yang tidak halal untuk kamu. Menunjukkan bahawa berapa beratnya pentingnya tidak berpegangan antara lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah tidak berdua-duaan ketika berhubungan. Tidak dilarang bagi seorang lelaki dan seorang wanita dalam keadaan berdua-duaan melainkan bersama dengan mahram. Mahram yang dimaksudkan di sini adalah ahli keluarga atau siapa sahaja yang memahami hukum Islam dan mampu menegur jika berlakunya pemesongan daripada landasan Islam ataupun berlakunya maksiat. Keempat dan terakhir,
pergaulan tersebut adalah menutup aurat. Sebagaimana yang kita tahu, aurat bagi wanita adalah wanita kepada lelaki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Manakala lelaki auratnya adalah kepada lelaki auratnya ada di antara pusat hingga ke lutut. Ini termasuk juga dilarang memakai pakaian yang ketat dan juga jarang atau longgar. Daripada surah Al-Ahzab ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihim zalika lana ay yu'raf fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang maksud, wahai Nabi, katalah kepada isteri-isterimu, anak-anakmu, wanitamu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang maksud ayat ini menunjukkan supaya kita supaya menutup aurat. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ridwan atas penerangan yang baik itu tadi. Oleh itu, kita telah pun tiba di penghujung acara majlis. Dengan itu, dipersilakan ahli panel terakhir untuk memberikan ulasan tentang kesimpulan tajuk pada hari ini. Dipersilakan saudara Muhammad Aiman Hakim untuk memberikan pencerahan. Terima kasih kepada moderator Aiman Hakimi. Jadi hari ini saya akan membuat kesimpulan tentang isu pergaulan bebas iaitu zina. Dari semua uraian yang telah ahli panel kita berikan dalam perbincangan tadi, saya mengambil kesimpulan bahawa zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina mengandungi tindakan membunuh dari banyak aspek. Disebut membunuh di sini kerana pelaku zina berkemungkinan akan mengikut kehendak untuk terbebas dari akibat zina dengan cara membunuh janin, baik sebelum tercipta ataupun sesudah tercipta janin tersebut. Allah SWT telah melarang para hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina. Berdasarkan pada ayat 32 surah Al-Isra' yang berbunyi seperti wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah SWT telah melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya adalah perbuatan yang mampu membawa ke kancah penzinaan. Contohnya seperti pergaulan bebas, tanpa kawalan antara lelaki dan perempuan, membaca bahan rangsangan, melihat tayangan drama atau filem yang mengandungi unsur seksual yang mampu mengundang nafsu syahwat. Larangan melakukan zina dalam Al-Quran diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk menegaskan mendekati perbuatan zina sahaja sudah dilarang, apatah lagi melakukannya. Maka seseorang akan dapat memahami bahawa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras dan wajib dijauhi. Saranan saya untuk mengelakkan diri dari maksiat dan perkara yang mendekati zina adalah isilah masa lapang dengan menyibukkan diri dengan berbagai ibadah seperti membaca Al-Quran, solat sunat dan qiyamul lail atau kegiatan positif lainnya. Kita juga dapat menjaga diri agar tidak melakukan dosa besar seperti zina dengan tidak berhias secara berlebihan, mengenal erti malu dalam diri, berpuasa dan menikah bagi lelaki yang telah mampu dan cukup syaratnya. Namun begitu, penelitian isu ini juga masih sangat sederhana. Namun saya dan ahli panel berharap dengan adanya perbincangan sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat bahawasanya kita sebagai umat beragama Islam harus tahu batasan-batasan dalam bergaul. Dalam bergaul yang mana pada era moden saat ini sudah banyak pergaulan bebas dan kejadian yang tidak diinginkan seperti zina telah berlaku secara berleluasa, tidak kira umur dan suku kaum masyarakat. Oleh hal yang demikian, semua pihak terutamanya ibu bapa, sekolah, malah kerajaan sendiri harus mengambil inisiatif yang sesuai untuk mengatasi masalah ini. Hal ini demikian untuk mengelakkan perkara mungkar daripada terus berleluasa sehingga mencemarkan imej Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang terkemuka. Sekian itu saja dari kami, kumpulan 13 dari Praktikal Match 2P2. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Aiman Hakim tentang kesimpulan yang baik itu tadi. Tamatnya pencerahan dari saudara Aiman tadi, maka tamatlah forum kita pada hari ini. Dengan itu, segala kesilapan saya dan ahli panel saya mohon diampunkan dan segala kebaikan yang diberikan moga bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.